Okey, soalan nombor 2. Lengkapkan teka silang kata berikut. Okey, tengok A dia. Cari hasil tambah siri aritmetik 38, 34, 30 dan seterusnya sehingga 18 sebutan. Cari hasil tambah. Tiga lapan, 34, 30. So kita ada sehingga sebutan yang ke N dia. Jadi kita ada A ni, A 38, D dia 34 tolak 38 negatif 4, N kita ada iaitu 18. So kita just gunakan formula tadi iaitu sum of N yang ke 18 sama juga dengan N per 2, N dia 18 per 2 dan 2A, A kita adalah 38 tambahkan dengan N tolak 1, N tolak 1 17 dan D kita adalah negatif 4. Itu saja. Tekan kalkulator, kita dapat jawapan. Tengok B. Cari hasil tambah bagi 100 sebutan pertama suatu janjang aritmetik dengan sebutan pertama negatif 10 dan bezanya. Dia dah bagi semua ni. Dia bagi N 100, dia bagi A negatif 10 dan dia bagi D 6. So kita just masuk dalam formula kita. Masuk dalam formula kita just kira je. S yang ke 100, N 100 bagi 2, 2A, A dia bagi negatif 10, D 6. Tambahkan dengan N tolak 1, N tolak 1 99 dan D kita adalah 6. Itu saja, pakai formula saja. Okey, kita tengok C. Cari sebutan pertama janjang aritmetik. Ini dia suruh cari A pula. Dia bagi hasil tambah 42, sebutan pertama adalah 5838. So dia bagi N 42, dia bagi S yang ke 42 adalah 5838 dan dia bagi term yang terakhir adalah negatif 22. Kita gunakan formula term. T yang ke 42 adalah A tambahkan dengan N tolak 1 D. Itu formula term. So term N kita adalah 42, iaitu nombor yang ke 42 tadi dia ada bagi iaitu negatif 22. Sama dengan A 42 sebutan pertama. So dia ada bagi N. Dia bagi term yang terakhir, term yang ke 42.
dan dia bagi sum yang hingga ke 42. So yang kita perlu cari adalah A dan D. Okay, kita cari itu bila ada dua benda yang perlu kita cari, kita kena selesaikan dengan persamaan serentak. Okay, tengok kita kena pakai dua-dua itu ya. So A kita tak tahu, N tahu, iaitu 42 tolak 1 tinggal 41 D. So kita markkan dia sebagai persamaan pertama. Ingat ya, bila ada dua unknown, dua pemboleh ubah, kita memang nak menyelesaikan perlu gunakan persamaan serentak lah. Kita perlu ada dua persamaan. Jadi kita guna persamaan sebutan dan gunakan persamaan sum, iaitu hasil tambah. Hasil tambah yang hingga 42 sebutan adalah N 42 per dengan 2 A tak tahu, tambahkan dengan N tolak 1, iaitu 42 tolak 1 41 D. So kita kemaskan ni. Sebutan yang ke-42 ada nilai tadi 5,838, sama juga dengan 42 dibuat by 2, 42 dibuat by 2 21 pergi ke sebelah, dia akan jadi divide. Ok, yang ni 2A tambah 41 D. So kita just tekan calculator ni dulu, tengok. So kita akan dapat 278 21 tambah 41 D. Sorry cikgu silap. 2A ni 2A ni. Ok, 21 kita dah cross dah. Ok, so kita dapatlah persamaan yang kedua. Nah, kita selesaikan. So kita bandingkan persamaan 1 dengan persamaan 2 Kita tengok kat sini D sama 41 D, ni pun 41 D. So kita just tolak je lah tolak yang bawah lah tolak atas mudah sikit sebab yang bawah ni nombor dia besar. So 2 tolak dengan persamaan 1, kita dapat ni tolak 22 akan dapat 0 ni 1 300. Ni tolak ini dapat A, and then tolak ni habis. So A adalah 300. Dia nak sebutan pertama, dia nak A saja So kita dah dapat lah nilai A tu. Itu nilai A tadi adalah 300. Ok, soalan menegak pula. Dia kata hitungkan hasil tambah untuk sebutan sehingga 140 N dia adalah 140. Satu janjang aritmetik yang mempunyai 140 sebutan dengan sebutan pertama dan terakhir masing-masing adalah 2 dan 449. Ok, cikgu buat bawah ni. Ok, ini dia suruh cari the sum of yang ke 140. Untuk satu janjang geometri ia mempunyai 140 sebutan, N dia 140.
Kalau dia tak beritahu pun kita tahu ya, sebab N tu dia tulis 140 kat bawah tu. Dengan sebutan pertamanya 2 dan terakhir 449. So A dia 2 dan term yang terakhirnya adalah 449. So dia suruh cari ni sum. So kita cuma tak ada R R kita belum ada, so kita terpaksa gunakan formula term ni sebab term yang ke N sama dengan A tambahkan dengan N tolak 1 D. So boleh kita cari D. A kita ada, N kita ada, dan sebutan terakhir kita ada. Jadi kita just masukkan sebutan terakhir. A kita tadi adalah 2, N kita ada 140, tolak 1 tinggal 139 D. So 2 pergi ke sebelah jadi tolak, and then ni pergi ke sebelah jadi divide. So kita cuba bagi tengok. So kita tekan calculator, kita dapat decimal banyak sangat so kita biarkan dalam tu lah. Kita biarkan tengok dulu So kalau salah nanti mungkin kita ada silap lah. So tengok terus kita gunakan sebutan yang ke 140 sama dengan N. N dia tadi adalah 140 gua dengan 2 A 2 tambahkan kan N tolak 1, so tinggal 139. D kita baru dapat tadi, kita biarkan dalam keadaan tu dengan 139 boleh pun so kita dapat solve yang ni kita potong and then kita calculate lah so pasti kita dapat sebutan yang ke 140. Okay, kita tengok soalan berikut. Itu nilai N suatu janji aritmetik dengan sebutan pertama dia ada bagi iaitu negatif 15, beza 10 nya ada negatif 3, dan hasil tambah N sebutan pertama dia ada bagi so dia suruh cari N. Okey, untuk cari N term dia ada bagi cikgu buat tepi ni lah, mudah nampak, iaitu yang D. Okey, A negatif 15, D negatif 3, hasil tambah sebutan ke N adalah 1023. So term yang ke N adalah 1023. Okay, so dia suruh cari N. Okay, kita gunakan formula term. So kita term yang ke N adalah A tambahkan dengan N tolak 1 D. A kita ada tadi 1023, A kita ada iaitu negatif 15 tambahkan dengan N tolak 1, N belum,
D kita ada negatif 3. Ya, letak bracket takut kalau tak letak bracket nanti kita ingatkan tolak 3 ya. So kita just expandkan yang ni, expandkan. So kita akan dapat negatif 3n tambah 3 disalin cikgu tersilap tadi. Ni dia sebutan, jumlah sebutan dia adalah negatif ya. So ni T ni negatif. Sebab tu cikgu terberhenti sekejap tadi, tengok kenapa ni So negatif jadi kita just nanti kita dapat negatif, kita cancel, bagi dengan ni kita akan dapat nilai n ya. Kita hasil tambah 200 sebutan selepas 50 sebutan pertama suatu janjang aritmetik dengan hasil tambah n sebutan pertama adalah ni. Dia bagi rumus. Jadi ini adalah n sebutan. Jadi 200 selepas 50 sebutan pertama. So kena faham tu. Okey, soalan tu dia kata 200 selepas yang 50. Ini katakanlah nombor. Ini nombor yang ke-50 selepas nombor yang 50 daripada nombor 51 sebanyak 200 selepas tu. Ini dia maksud dia. Dia kata hasil tambah 200 sebutan selepas 20 sebutan pertama dalam janjang aritmetik itu ialah dengan hasil tambah n sebutan pertama adalah ni. Dia bagi rumus. Jadi kita follow rumus ni lah, iaitu sebutan n tolak ni n tambah 1. Dia tak ada D, kita follow ni. So Sn sama juga dengan m per 2 n tambah 1. M per 2 n tambah 1. Itu je. So kita kena faham ni lah. Ini adalah sebutan pertama sehingga sebutan 50, and then daripada yang 51 sehingga 200. Maksudnya kalau 200 ini 50 tambah lagi 200, jadi ujung sekali ni adalah 250 semua sekali. So daripada 51 sehingga 200 ni kalau kita tolak 250 tolak dengan 50 yang belakang ni, 50 tolak 50 maksudnya 51 dah termasuk, tolak 50. So 200 sebutan lah. Jadi the sum of maksudnya kita kira sebutan yang sehingga 2n dia adalah itu sebutan yang ke 250, kita tolak dengan yang 50 pertama. Jadi kita dapatlah sebutan yang berikutnya. Boleh faham tu? Okey. So contohnya macam ni lah 1, 2, 3, 4, katakan nombor yang lain. Okey. So berapakah jumlah dua sebutan terakhir? Iaitu daripada term yang keempat hingga yang kelima. Jadi bermaksudnya hasil tambah 5 yang kelima tolak dengan hasil tambah yang 3 ke ni. So cuba tengok hasil tambah 5 ni adalah 5, 9, 12, 14, 15. Semua sekali 15 tolakkan dengan 3 sebutan pertama pula. 3 ni 6. Jadi tolak ni dapat 9. Betul lah. Iaitu sebutan yang ke 4 hingga 5 adalah 9. Jadi bermaksud
kita kena kira dulu semua ni, and then kita tolakkan dengan yang belakang ni. Kita dapatlah yang extra ni. Boleh faham tu ya? Tak faham komen bawah ataupun slow down kan, pause video ni, tengok. Okey, kita berbalik pada sini. So sebutan ni kita just pakai rumus dia ya. Rumus dia adalah N per 2. Untuk yang pertama ni, N per 2 adalah N dia adalah 250 per dengan 2 darabkan dengan N tolak 1 tambah 1. N dia adalah ni, tambah 1 dapat 251. Ok, and then tolakkan dengan sum of yang 50. Sebut N dia adalah 50 per dengan 2, lepas tu N tambah 1, 51. Kita ikut rumus dia. So kita dapatlah jawapan dia. Boleh tu ya. Ni soalan SPM selalu ada ni macam tu. Memang selalu keluar. Dia bagi rumus dia, kita ingatkan kita nak pakai rumus kita ya. Kita puaslah cari D lah, cari A lah. Mana ada ya, kita tak diberi complete ya. Dia kena pakai rumus dia lah. Sebab rumus dia cuma ada N sahaja, nampak. So tengok soalan habis lah ya. So cikgu harap boleh membantu tu ya. Kalau tengoklah komen lah ya. Kalau faham pun boleh komen ya. Sebab kadang-kadang cikgu tak tahu juga ya, you all boleh faham atau tak ya. So share lah kan kawan-kawan. Okay, kita jumpa lagi.